Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Bersamalah kita menjaga diri, keluarga dan masyarakat daripada segala perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya boleh mengundang musibah dan bala bencana. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Nikmat diberi, keimanan diuji. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap manusia tanpa mengira agama, warna kulit, keturunan maupun bangsa pasti akan menerima ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia untuk mengukur tahap keimanan dan kebergantungan hamba pada Yang Maha Berkuasa. Iman bermaksud keyakinan terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan hati, yang dilafazkan dengan kata-kata dan dilaksanakan dengan amalan. Keimanan kita bukan sekadar dinilai berdasarkan konsisten melakukan ibadah. Disebabkan harga iman yang terlalu tinggi, yang terlalu bernilai, iman kita turut diukur dari sudut kedalaman atau kecetekannya ataupun kepalsuan dan ketulinannya. Semua ukuran ini dapat diketahui menerusi sikap kita pada saat menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang bermaksud, setiap bencana yang menimpa bumi dan dirimu sendiri pasti sudah termaktub di Lauh Mahfuz sebelum kami, yakni Allah, menciptakan musibah tersebut. Sesungguhnya perkara tersebut adalah mudah bagi Allah. Kami, yakni Allah, menjelaskan hal ini supaya kamu tidak berduka terhadap apa yang luput daripada kamu, dan kamu tidak terlalu gembira terhadap anugerah Allah kepadamu
Allah tidak suka akan orang yang sombong lagi membanggakan diri. Negara kita masih berada dalam keadaan yang getir lantaran banjir yang melanda banyak di negeri di semenanjung Malaysia. Selain Negeri Sembilan, negeri-negeri lain juga turut menerima hujan lebat yang berterusan dalam tempoh lebih daripada 24 jam. Fenomena berkenaan terjadi susulan faktor perubahan monsun dan sistem cuaca tekanan rendah yang mencapai tahap lembukan tropika yang terbentuk di Laut Cina Selatan. Kejadian yang berlaku ini diumpamakan sebagai fenomena yang berlaku setiap 100 tahun sekali. Banjir terburuk dan terbesar yang pernah melanda negara sebelum ini berlaku pada tahun 1971. Pada waktu tersebut, Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, iaitu Perdana Menteri kedua, mengisytiharkan darurat banjir pada 5 Januari 1971. Hari ini selepas 50 tahun banjir besar 1971 melanda negara, kita sekali lagi berdepan dengan situasi banjir yang amat mencemaskan. Hati mana yang tidak sayu melihat tempat tinggal yang didiami sejak puluhan tahun musnah sekelip mata. Kenderaan yang dimiliki ditenggelami air lumpur. Orang tua menagih simpati. Wanita merayu bantuan. Kanak-kanak menangis kesejukan dan kelaparan. Haiwan ternakan dihanyutkan arus deras. Dan yang paling menyedihkan, jenazah yang ditemukan dalam keadaan yang menyayat hati. Ada insan yang terperangkap berjam-jam di dalam kenderaan dan tidak kurang juga yang terpaksa memanjat bumbung rumah dan surau untuk menyelamatkan diri. Selain itu, ada insan yang menghulurkan tangan meminta agar nyawanya diselamatkan, meraba-raba dalam kegelapan dan menjerit meminta pertolongan akibat bekalan elektrik yang terputus dan alat komunikasi yang sudah tidak dapat berfungsi dan menahan lapar sepanjang malam menantikan bantuan. Semua kejadian yang kita sebutkan ini tidak mampu diucapkan dengan kata-kata maupun digambarkan dengan lukisan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perasaan sedih mangsa musibah banjir ini. Sidang Jumaat yang dimuliakan, orang yang berilmu dan beriman memandang musibah sebagai medan yang menguji tahap keimanannya. Mereka memanfaatkan musibah sebagai momentum untuk bergerak maju ke hadapan melaksanakan ibadah dan menggandakan amalan. Boleh jadi musibah yang melanda dapat mengurangkan perasaan angkuh dalam diri dan sikap sombong yang merajai nurani. Memang tidak dapat dinafikan hati kita amat gundah ketika menerima ujian. Namun ujian tidak boleh dipandang negatif secara total. Hal ini demikian kerana sikap pesimis boleh mematahkan semangat kita dan menjadikan kita insan yang kecewa berpanjangan. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah mengatakan bahawa sesuatu yang pada zahirnya nampak musibah tetapi dalamnya mengandungi nikmat. Ujian dan musibah diumpamakan sebagai ubat yang pahit, tetapi ubat tetap diperlukan oleh orang yang sakit. Kita sebagai pesakit kadang-kadang tidak bersetuju dengan ubat diberikan oleh doktor. Sewaktu doktor mempreskripsikan ubat yang perlu dimakan, kita memberontak dalam hati kerana membantah arahan daripada insan yang pakar dalam bidangnya. Boleh jadi beginilah sikap kita sewaktu menerima ujian. Akal kita yang terbatas tidak berupaya mengetahui hikmah di sebalik ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi mendalam pengetahuannya. Dia menganugerahkan ujian sebagai penawar untuk kehidupan kita pada masa akan datang. Sidang Jumaat yang dimuliakan, dalam mengharungi musibah, usahlah kita saling menyalahkan dan menghukum antara satu sama lain.
Hakikatnya di sana ada insan lain yang sedang bergelut dengan ujian yang lebih berat berbanding dengan kita. Mereka bukan sekadar diuji dengan material, bahkan akidah mereka juga nyaris-nyaris tergadai. Pada saat kita mulai sedar bahawa bukan kisah sahaja yang menerima, bukan kita sahaja yang menerima bencana, akan lahir semangat perjuangan untuk melepaskan diri daripada cengkaman musibah yang tidak dinafikan ada kebaikannya kepada kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikannya musibah. Hadis riwayat Bukhari. Sidang Jumaat yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah bersama-sama kita melakukan muhasabah diri dan merenung kelemahan yang terdapat dalam diri kita. Banyakkanlah membaca dan mengamalkan kandungan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis yang direkodkan dalam Imam Bukhari seperti berikut: Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabati rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada perasaan sedih dan duka cita, sama ada yang pada masa lampau maupun pada masa yang akan datang. Aku berlindung kepadamu daripada sifat kelemahan, lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kedekut. Aku berlindung kepadamu daripada hutang yang membelenggu dan penindasan orang. Teruskan membantu dan ringankan kesusahan orang lain. Hari ini hari orang, dan tidak mustahil hari kita akan datang pula. Bantulah dengan bersemangat dan pastikan istiqamah dengan keikhlasan. Jangan harap populariti pada masa yang lain memerlukan simpati. Pada saat orang lain memerlukan simpati, jangan harapkan populariti pada saat orang lain memerlukan simpati. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan saudara-saudara dengan ganjaran yang berlipat ganda. Insya-Allah musibah ini mengajar kita nilai kebersamaan, seterusnya menjanjikan kebaikan untuk semua, sama ada di dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطاعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول واستغفر الله العظيم، أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله اتقوا الله، وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون.
وقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. واخذل الكفرة والمشركين والملحدين والمبتدعين واصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والmuslimin. Allahumma ya Allah, bukakanlah pintu hati kami dengan pancaran iman, sanubari kami dengan penuh yakin dan kepercayaan, fikiran kami dengan ilmu pengetahuan, jiwa rohani kami patuh dan taat kepada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi akhir zaman. Berikanlah kesudahan kami mati di dalam iman. Jauhilah kami daripada segala sengketa dan perbalahan. Jadikanlah kami ummah yang dirahmati dan diridai sepanjang zaman. Allah mansur malikana yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Muhriz Ibn Marhum Tuanku Munawir, wa ayyiduhu wa wafiqhu lima tuhibbuhu wa tardah, wa abid bi wujudihi makaida ahli al-zulmi wal kufri wal khidlan. Allahumma arzuqil auna li'abdika Datuk Lila Maharaja Datuk Haji Muhammad Sharif bin Haji Uthman Al-Ma'ruf bi Undang Luar Rembau, wa ayyiduhu wafiqhu lima tuhibbuhu wa tardah bi hurmati man arsaltahu lil alamin wa in wujida man li qabulil haqqi abaw. Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Ihsan, kurniakanlah taufik dan hidayah serta penuh riayah dan inayah kepada yang teramat mulia Datuk Lila Maharaja Datuk Haji Muhammad Sharif bin Haji Uthman Undang Luar Rembau dan pemimpin-pemimpin yang mukmin sekalian. Penuhilah hari pemerintahan mereka dengan keadilan yang mendatangkan kemakmuran dan kebajikan. Dan kami berdoa, ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang aman dan sejahtera, makmur dan bahagia, berdaulat dan perkasa. Allahumma ansurna ma'asyiral muslimin wasaddidna wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma daf' 'anna al-ghalaa'a wal wabaa'a wat ta'una wal fahshaa'a wal munkar والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل